Okay, alright. So bismillah, kita akan persilakan orang yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar ke? Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana tuan? Saya kini berada di Bukit Bertajam, Pulau Pinang, di rumah atau kediaman orang tua saya lah. Okay, alright. So CB Mio tu apa? CB depan tu? Oh, saya merupakan Certified Professional Cat Behavior Consultant daripada IABC, so CB. Tapi basically orang panggil saya bukan Mio Fazrul, ramai orang panggil Cikgu Miao. I see, okay. So Cikgu Miao tu cikgu kucing kan? Miao tu? Ya. Yeah. Dia ada sejarah dia. Okay, alright. So Tuan Mio, soalannya silakan. Okay, baik. Pertama sekali, memandangkan saya merupakan trainer kepada kucing. Jadi ada banyak cabaran yang saya hadapi lah, antaranya bila saya nak mencari mentor, ramai yang tolak-tolak orang kata. Ya, kita travel merata, keluarkan kos merata, orang tak tolak sebab orang takut nak mengajar saya. Jadi saya ada dua soalan. Yang pertama adalah macam mana sebagai seorang business owner, business founder ni, kita nak analisa apa yang kita perlu pelajari sebenarnya. Bila kita menguruskan, kita kadang kita tak dapat tak ada siapa boleh tegur kita sebagai business owner. Kau ni apa yang kau kurang sebagainya. Jadi kita pun tak tahu nak belajar dengan siapa dan apa yang patut kita belajar, itu satu. Dan saya teruskan kedua. Soalan saya yang kedua, saya daripada dulu sampai kini lah, daripada zaman saya diploma, degree sampai kini saya buat bisnes. Saya ada masalah dalam menguruskan tim. Antaranya ialah nak uruskan saya punya staff dan nak uruskan saya punya agent. Dan basically ramai usahawan, mereka lah perkara yang mereka takut adalah bila mereka buka account one day tu, buka WhatsApp, tak ada langsung orang yang PM diorang, tak ada langsung sales, tak ada langsung customer. Tapi beza dengan saya, ketakutan saya, apa yang saya takut ialah bila ramai orang PM pula. Sebab apa? Bila ramai orang PM, kita takut kita kecewakan mereka sebab kita tak dapat nak layan semua. Dan tim saya pun kebanyakannya saya ambil yang orang baru lah. Kita ni orang muda, jadi kita banyak beri peluang kepada orang muda yang tak ada pengalaman. Jadi sebagai orang kita sendiri pun yang belum cukup ilmu ni, nak train tim tu cukup susah. Jadi saya nak tahu macam mana sebagai orang yang pengalaman, Tuan Fadil Ghazali, menguruskan tim yang ramai ni. Okay, kita pergi soalan yang pertama dulu. Ya. Ya, soalan pertama adalah apa tadi tuan? Tak ada orang nak mengajar tuan lepas tu? Macam mana kita nak tahu kat mana kurang kita dan kat mana kelebihan kita dalam pengurusan dan juga perniagaan kita. Soalan saya simple. Siapa kawan Mio? Kawan saya kebanyakannya orang yang pernah mengajar saya jadi kawan saya. Siapa kawan Mio? Itu je. Saya banyak berkawan dengan kebanyakan trainer lah daripada MDEC dan sebagainya. Sebab berapa orang kawan Mio? Berapa orang kawan? Ramai lah, ramai. Berapa income diorang? Income mereka banyak lah. Ada berapa? yang dah million dan sebagainya. Kita rasa diorang kawan kita atau dia pun rasa kita kawan dia? Saya rasa sama-sama rasa kawan lah. Bila saya tanya soalan ni, very simple. Kalau you don't have a mentor, your circle akan jadi orang yang menasihati kita juga. Betul. Faham ke tak? Faham. Okay. So, question is, pertama, you tak ada cikgu yang mengajar. Okay. Nombor dua adalah, yang saya nampak sekarang ni adalah, you ada kawan, tapi tak pasti kawan tu adalah circle yang betul kawan atau sekadar aku ada nombor telefon kau ada nombor telefon aku je. Faham ke tak? Bila saya kata circle, what does it mean dengan perkataan circle? Circle ni adalah orang yang aku kenal kau, aku kenal adik-beradik kau, aku tahu bisnes kau buat apa, berapa jualan kau sebulan, berapa staff kau ada, apa masalah kau. Sebab apa? Kau share masalah dengan aku share masalah aku dengan kau. So that, from that point, aku akan belajar pada kau akan belajar pada aku. Betul. Soalan saya very simple. Berapa orang kawan yang tuan ada? Kalau saya minta tuan sebut nama dia sekarang ni, adakah dia, kalau katakanlah tuan sebut Ali, adakah Ali pun rasa itu pun Mio ni kawan baik aku? Contoh. Faham ke tak soalan saya ni? Faham. Betul. Tak terfikir pula.
Make saya. sense. Sebutkan kawan tuan yang tuan rasa inilah circle saya. Sebut je. Saya rasa yang paling rapat dengan saya Puan Rosita Halina, pensyarah saya di Politeknik Shah Alam dulu, Encik Amirul Zaharin, pensyarah saya di Politeknik Kulim dulu, Coach Fazil daripada MDEC, Fizo Omar, and then dan ramai lagi lah saya rasa kalau sebut kat sini, Jam. Saya rasa antara mereka yang banyak mendengar saya punya masalah lah. Yang selebihnya kawan-kawan youngsters macam saya ni kebanyakannya just bercakap benda-benda yang lain pada bisnes lah. Dan saya rasa dan ramai lagi lah Puan Akmal. Yang tuan sebut tadi ya. Yang sebut tadi tu siapa yang jutawan? Yang paling kaya mostly MDEC China lah. Fizo Omar one of saya punya mentor pun, one of jutawan lah. Kalau saya message pada Fizo sekarang ni, Fizo kau kenal tak Mio Fazrul? Cikgu Mio. Rasa-rasa dia akan cakap kenal tak? Saya tak pasti lah. That's the point. Saya sekarang ni, soalan saya very simple. Bila saya kata circle, dia kenal Mio kenal dia. Bukan sekadar kenal aku ada nombor telefon kau. Faham. Aku kenal betul-betul kau. Faham? Faham. So, tadi saya sebut, bila Mio sebut, saya kata, saya ada nombor telefon Fizo. Right? Saya boleh message Fizo sekarang ni. Kenal tak Mio? Kalau dia kata tak kenal, then you have a problem. Meaning, Mio, first step adalah Mio kena cari circle yang baik, yang bagus. Yang close lah, yang rapat. Faham? Ya. So circle sama ada kau masuk secara percuma atau kau masuk secara berbayar. Doesn't matter. Yang penting circle itu mestilah circle yang ke mana Mio nak pergi. Faham ke faham? Betul. Kalau kita nak masuk syurga, kita pergi pilih circle yang buat kerja-kerja haram. Masuk syurga ke neraka? Of course neraka. Neraka. Betul tak? Sebab apa? Sebab kalau kita berkawan dengan orang yang pakai minyak wangi, kita pun jadi wangi. Kawan dengan orang buat besi, kita pun jadi busuk macam dia. Betul ke betul? So betul, your problem dalam bisnes dua cara. Pertama, cikgu, cari cikgu. But then you kata tadi tak ada cikgu yang boleh bantu. Okay, you go and find circle. Faham ke tak? Daripada situ kita akan jumpa kawan-kawan yang baik yang boleh menolong kita. Saya ambil satu contoh. Waktu berlaku PKP, right? Waktu berlaku PKP hari itu ada bukan few, dalam circle, elite circle Fana Evo, ada banyak bisnes yang drop. Tapi siapa yang bantu mereka? Pertama saya bantu juga, saya bagi coach. And then pada masa sama yang paling penting adalah circle-circle ni bantu sama-sama dia orang. Kata kau tak ada barang tak apa, aku supply barang ni. Tak apa, semangat lagi. Right, be positive. Faham ke faham? Yang paling rapat dengan kita lah. Yang paling rapat dengan kita mencerminkan siapa kita akan jadi. 5 orang kawan kita sekarang akan tentukan siapa kita akan jadi 5 tahun akan datang. Kalau kita berkawan dengan 5 orang yang depressed, anxiety, tertekan, selalu berkata buruk pada orang lain, selalu nampak negatif instead of positif, selalu malas daripada rajin, kita pun akan jadi macam tu. Tapi kalau circle kita adalah circle yang luar biasa, sentiasa bercakap tentang solution, bukan bercakap pasal masalah. Alright? Bila cakap masalah, dia akan terus marah. Dia kata apa? Itu bukan masalah, itu cabaran yang kau perlu lalui. Alright? Betul. Circle kita sentiasa bercakap tentang macam mana untuk bagi manfaat kepada orang. Circle kita bercakap tentang how to bukan jadi millionaire untuk show off, tapi millionaire untuk gajikan lebih ramai orang, untuk tanggung lebih ramai orang, untuk selesaikan masalah orang. So kalau kita dalam circle tu, eventually kita akan jadi orang macam tu. Faham ke tak? You need to start to find a circle. Kalau kau nak jadi kaya, kau masuk circle. Contoh, kereta-kereta mewah. Right? Kita tak ada kereta mewah, tapi try masuk kan. Manalah tahu. Lepas tu kita boleh berkawan. Contoh, macam mana orang, ada orang yang jenis yang nak cari projek. Dia tak ada link government ke whatsoever. Dia pun tahu dekat mana orang berkumpul. Orang-orang yang kaya ni kumpul biasa dekat padang golf. Jadi apa yang dia buat? Dia pergi main golf. Dia bukannya orang yang kaya macam orang tu, tapi bila mana dia masuk golf, dia akan berkawan dengan orang-orang kaya. Dia akan dapat insider. Kau pergi hantar projek ni dia tengah cari orang.
Faham, So faham. go and find circle. Actually dia ada satu masalah yang saya alami daripada zaman dulu lah. Daripada saya mula perniagaan daripada umur 18 tahun. Sekarang ni okey lah sikit, taklah muda sangat kan. Dulu apabila saya nak buat kawan, basically saya akan pergi kursus lah untuk cari kawan. Basically peserta-peserta saya tahu diorang business owner dan saya boleh serap kata apa positive vibe dan ilmu diorang. Tapi saya terpaksa menyamar seperti yang saya ni bukan pelajar ketika tu lah, supaya orang tak tahu umur saya berapa. Baru orang nak kawan dengan saya. Kebanyakan, saya minta maaf kalau siapa yang nonton live ni, kebanyakan business owner sangat-sangat ego sampai tak nak kawan dengan orang muda. Jadi untuk sekarang ni bila saya dah masuk radio, TV semua, barulah diorang nak layan saya. Jadi macam mana pula pandangan Tuan Fadil Ghazali sendiri? Itu kepala otak kau cakap orang tak nak kawan. Itu kepala otak kau. Itu namanya persepsi. Kau faham tak? Macam meja. Ni katakanlah ni kertas ni, katakanlah ni adalah tabletop, meja. Kau faham tak? Meja. Dia takkan terbang sendiri. Betul tak? Dia mesti ada kaki yang menyokong. Betul tak? Kaki-kaki menyokong, akhirnya meja tu jadi stable. Makin banyak kaki tu, makin stable meja tu. Betul ke tak betul? Dia takkan terbang sendiri meja tu. Betul. Dia mesti ada kaki. Betul ke tak betul? Sekarang ni, betul. Kaki kau ni Mio, atas ni tertulis, orang kaya sombong, tak nak layan budak-budak macam aku. So apa berlaku? Kau jumpa dengan orang kaya pertama, jadi kau jumpa orang kaya nombor 2, kaki nombor 2, nombor 3. Makin lama, kau punya meja tu memang strong gila. Akhirnya kau perception yang orang kaya ni sombong. Okay, faham. Faham ke tak? Perception kita yang bina. Ya. Ada orang, dia memang tak handsome gila. Muka memang pecah. Tapi dia kata dia handsome. What? Sebab apa? Sebab dia tengok, banding rambut aku dengan rambut orang lain dah tak ada, rambut aku banyak. Jadi ini adalah kriteria orang handsome. Jadi satu kaki meja. Meja nombor 2. Aku muka tak handsome, tapi biasanya badan ketak-ketak ni adalah elemen-elemen orang handsome. Jadi kaki nombor 2. Faham ke tak? Nombor 3, dia jumpa dengan orang handsome lah kau ni, rambut kau sikat tepi. 4, 5, 6. Lama-lama dia akan jadi rasa gila-gila yang dia ni handsome. Faham ke tak? Faham. Kau punya problem sekarang, kau punya pikiran sekarang ni. Pikiran kau adalah orang kaya tak nak kawan dengan budak kecil. Itu yang menyebabkan kau menipu. Dan disebabkan tu kau kawan. Dah kenapa kau kata kau 30, rupa-rupa kau 18? Betul. You start a relationship with a lies. Orang niaga ni dia tak ada masa tau. Bila dia bagi masa, dia nak bagi masa. Faham ke tak? Dia betul-betul nak bagi masa. Tapi bila dia bagi masa, kau tipu masa dia, kau rasa macam mana? Faham ke tak, Mio? Faham, saya faham. Start something yang jujur. Nabi pun kata, jangan menipu. Nabi tu Al-Amin, tidak menipu. Betul tak? Betul. Sukatan dia banyak ni, cakap banyak ni. Bukan, kalau sukatan 1 kilo, kau jangan sembang 2 kilo. Kau ada kelebihan bila muda. Bila jumpa dengan orang tua, meniaga orang tua ni, bang, saya orang muda, saya nak belajar pada abang. Orang bila dengar perkataan saya nak belajar, right, dia akan jadi, dia lebih up pada kau, dia akan rasa, okay, ini tugas aku untuk mengajar. Tapi kalau kita pergi nak berkawan dengan dia, bukan tujuan untuk belajar, kita nak jadi duduk sama dengan dia, dia akan cakap, apa hal kau ni? Betul. Faham ke tak? Jelas. Don't start any relationship with a lies. Mula dari bawah. Cakap je lah, saya tak ada duit. Kalau katalah saya tak ada duit, cakap tak ada duit. Janganlah pergi jumpa dengan orang jutawan. Oh, saya pun jutawan juga. Kepala dia pun tahu lah kau jutawan ke tak. Contoh. Faham ke tak? Tapi sebabkan apa? Oh, aku suka jutawan. Jadi aku kena menipu untuk jadi jutawan. Kalau kita pandai menipu tak apa. Macam apa, catch me if you can tu. Macam apa si pelaku. Kalau kita menipu cara tu tak apa. Tapi kita pun muka pun tak berapa nak orang percaya. Contoh kan. So, orang tengok, ya ke budak ni kan? Dia boleh detect. Tapi kalau kau level dia catch me if you can tu lah, jalan lah sekati kau. Tahu tak? Betul. Saya setuju.
Okay. So faham Mio? Sekarang ni Mio ada dua benda yang kau kena buat. Kau kena cari cikgu, kau kena cari circle. Right? Okay. Cikgu pun sama. Kalau kau pergi dalam keadaan kau rasa lebih baik daripada cikgu, then you have a problem. Kau pergi jumpa dengan cikgu, kau menipu, kau bagi tahu umur kau sekian. Dengan harapan cikgu lebih take care kau. Cikgu pun takkan ambil kisah pasal kau. Betul. Faham? Pergi dengan keadaan betul-betul bagi tahu keadaan. Saya waktu saya tak ada duit dulu, sekarang pun tak ada lah. Alhamdulillah Allah izin kan. Tapi waktu saya tak ada duit dulu, betul-betul tak ada duit. Saya bagi tahu cikgu saya apa kedudukan saya. Saya keadaan macam mana, duit dalam akaun bank berapa, dekat wallet tak ada duit, nak makan pun tak cukup. Tapi saya datang ada satu niat untuk menuntut ilmu. Tuan buatlah apa pada saya, Tuan marahlah saya, Tuan makilah saya, Tuan suruhlah saya buat apa, saya akan buat. Sebab ini saya datang ni saya redha apa saja berlaku. Yang penting saya nak belajar. So what happen? Cikgu tu terima kita. Betul, tepat. Sebab saya dah lalu, sebab tu saya cakap macam ni kami Faham ke tak? Jelas. Saya baru-baru ni pun ada meeting dengan Datuk SM Faisal daripada Nazar. Esok pun ada meeting lagi dengan Datuk SM Faisal Nazar. Beliau datang jumpa dengan saya, apa yang dia buat? Saya bagi tahu kepada Datuk, saya nak belajar daripada Datuk. Saya nak belajar macam mana nak run a very successful company, besar-besar Nazar. Kau kenal kan Mion? Nazar tu apa? Nazar Corporation. Kenal. Right, saya bagi tahu Datuk. Saya nak belajar dengan Datuk. Nazar Corporation. Datuk kata apa pada saya pula? Tak adalah tuan, saya pun nak belajar digital marketing dengan tuan. So what happen? Kita kena merendah diri bila kita nak belajar. Faham tak? Faham. Dia jangan rasa up tu akan menyebabkan kita bagus. Tak. Mulianya orang adalah dengan merendah diri. Boleh? Boleh. Jelas. Okay. Apa yang kau perlu buat Mio? Sekejap lagi kau ambil satu kertas. Right? Kau ambil satu kertas. Kau tulis kaki yang pertama. Ada tak jutawan yang tidak sombong ataupun yang bila aku jumpa dia layan budak macam aku? 1, 2. Kau tulis semua reason tu. Biar reason tu cukup supaya kau rasa that's it. Aku percaya yang aku kena reveal everything. Barulah kita yakin. Barulah meja yang kau ada tu tak bergerak. Kau faham Mio? Okay, right? Betul, faham. Okay, seterusnya soalan. Soalan seterusnya pasal team management. Ada satu cara yang terbaik tak bagi Tuan Fadil Ghazali untuk menguruskan tim, termasuk ejen lah? Urus diri kau dulu. Faham tak? Ramai orang, dia rasa dia nak mengurus orang lain. Sebenarnya dia tidak berjaya mengurus diri dia sendiri. Faham ke tak? Okay, so step pertama adalah Mio urus diri Mio sendiri dulu. Okay, alright. Contoh, saya kata cari circle. Apa maksud dia? You go and find circle yang ada ramai orang dalam team dia. Kau faham tak? Faham. Macam contoh saya, waktu saya baru nak buat group pula. Nak cari staff dulu, nak bina team yang ramai. Apa saya buat? Saya jumpa dengan circle saya bagi tahu satu ayat. Tuan, saya nak belajar daripada Tuan. Boleh tak saya nak masuk meeting syarikat Tuan? Saya nak tengok macam mana Tuan uruskan syarikat Tuan. Macam mana Tuan buat meeting setiap minggu. Apa yang Tuan buat? Flow macam mana Tuan buat? Okay? Cara Tuan buka majlis. Cara Tuan bagi semangat pada tim Tuan. Boleh tak Ambo nak masuk dalam meeting Tuan? Dia kata apa? Boleh? Tak ada masalah. Saya pun masuk. Saya pun tengok macam mana dia buat. So saya tengok macam mana. Circle saya ada 30 orang staff. Oh macam ni saya duduk belakang sekali dengan buku. Duduk belakang sekali catat. Oh macam tu rupanya dia buka majlis. Oh macam tu rupanya bukan dia seorang bercakap. Rupanya yang nak bakar orang lain ni bukan dia. Rupanya dia panggil orang lain tolong bakarkan bagi pihak dia. Sebab kalau dia bakar kuat-kuat sangat budak-budak dia, nanti berhenti kerja. Faham tak?
Lepas tu, oh kalau sales, rupanya bukan dia seorang yang duk bakar budak sale. Rupanya budak sale yang sale paling tinggi pergi ke depan, bakar budak-budak sale yang buat sale sikit. Oh tu cara dia. Saya tulis kat sini. Faham ke tak? Lepas tu, saya pun jumpa dengan kawan lain. Kawan lain ni ada 100 orang tim sale. 100 orang tim dia. Saya tanya tuan, bila tuan punya meeting Dia kata setiap minggu, hari Ahad meeting dia. Saya pun cakap, hari Ahad ke Selasa, tak ingat. Senin ke Selasa, macam tu lah. Dia kata, boleh datang. Saya pun datang. Apa saya datang? Bawa pen, bawa kertas, duduk kat belakang sekali, tengok apa dia buat. Rupanya setiap kali meeting, berbeza dengan circle saya yang tadi. Circle saya yang tadi bila meeting, dia pakai baju biasa-biasa, suka hati nak pakai apa. Tapi kawan saya 100 orang ni, meeting dia tu corporate punya style. Dia suruh semua orang pakai blazer, pakai tie, smart-smart. Oh, sebab apa? Sebab itu adalah hari meeting, jadi semua orang kena smart. Okay, point. Faham tak? Faham. Jadi daripada circle tu, Mio akan belajar. Faham? So, apa yang perlu dibuat? Urus diri dulu sebelum mengurus manusia. Cari circle. Ramai orang ingat dia nak urus manusia dulu. Tak, urus diri. Nombor 1. Faham? Nombor 2. Bila Mio dah berjaya urus diri, Mio cari duit sebanyak mungkin. Faham ke tak? Faham. Your focus, your kepala otak sekarang ni adalah cari duit sebanyak mungkin. Kenapa cari duit? Sebab kalau kau rasa terpaksa jawab mesej, call sampai malam pun tak apa, jalan saja. Sebab apa? Cari duit. Kau ada 3 task ni. Tulis, 3 task. Kau tulis tak? Dah tulis? Ya, dah. Ada 3 task Mio kena buat as a business owner. Semua yang live dengan saya, tolong tulis 3 task ini. Right, semua ini ditujukan bukan untuk Mio saja. Bila saya bercakap dengan Mio, maksudnya saya bercakap dengan anda. Right? Saya suruh anda betulkan, Mio betulkan apa cari circle. Bukan tujuan untuk Mio, tapi tujuan dia untuk semua. Saya pun sedang pesan kepada diri saya juga. Cari circle yang baik. Bila saya mengajar orang, sebenarnya saya bagi tahu kepada diri saya sendiri. Bila saya coaching orang lain dalam live ni, saya pun sedang coaching anda semua yang dekat rumah. Okay? So, anda semua as a business owner, you have 3 things yang you perlu buat. Okay, 3 perkara kalau nak pastikan bisnes anda bagus. Perkara pertama adalah sebagai pendiri bisnes, cari duit sebanyak mungkin. Okay? Cari duit sebanyak mungkin. Maksudnya apa? Cari duit ni boleh bermacam-macam cara. Cara pertama, kau usahakan. Mio, dengar. Kau buat bisnes, boleh dapat duit. Betul tak? Kau buat servis, dapat duit. Jual produk, dapat duit. Okay? Dapatkan duit sebanyak mungkin. Atau boleh juga meminjam. Boleh juga. Tak ada masalah. Cari capital dengan meminjam daripada bank. Boleh. Atau cara ketiga, cari capital dengan cari grant-grant yang available daripada kerajaan. Cara keempat, cari investor untuk invest dalam syarikat kita. Tapi pokok pangkal nombor 1 adalah cari duit sebanyak mungkin. Dia setakat ni, Mio? Mio dengar tak? Hello, dengar? Hello? Dengar. Okay. So first thing first, cari duit sebanyak mungkin. Tolong tulis kat bawah yang sedang live dengan saya. Nombor 2, daripada duit yang ada, kau jangan pergi beli BMW, jangan beli Mercedes, jangan beli rumah 1 juta, kau jangan pergi buat kerja tu. Nombor 2 adalah cari sebaik-baik manusia untuk bekerja bersama dengan kita. Faham ke tak? Cari sebaik-baik manusia. Maksudnya apa? Kalau kau cari sales team, cari sales team yang terbaik. Cari orang yang ada attitude terbaik. Cari orang yang ada akhlak terbaik. Faham? Kalau kau nak cari marketing ni orang, cari marketer yang terbaik yang available dalam dunia. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kena ingat, orang yang bagus, harga dia mahal. Sekali lagi saya ulang. Orang yang bagus, harga dia mahal. Orang yang bagus dia ada harga. Faham tak? Orang yang bagus ni dia ada harga. Berapa harga dia?
Harga dia bukan minimum gaji biasa. Right? Bukan 1,300 sebulan. Dia ada value dia. Sekurang-kurangnya saya punya gaji 2,000 sebulan. Sebab apa? Kenapa dia demand? Sebab dia bagus. Dia tahu dia budak bagus. Faham ke tak? Faham. In fact, bagus, dia boleh buang dia. Tapi ini satu perkara, orang bagus ada nilai. Mio, nak tanya, kalau Mio nak kerja dengan orang, kalau saya bagi gaji kat Mio 1,000, nak kerja tak? Basically akan terima tetapi minta offer selepas beberapa bulan kita perform untuk naik gaji lah. Tapi kalau Mio rasa ni Mio memang power gila, Mio terima tak? You ada experience, you dah pernah kerja tempat lain bagi gaji you 2,000. Faham tak? Kalau gitu tak terimalah sebab dah ada tempat lain yang better. Sebab apa? Sebab kau tahu nilai kau 2,000, tempat lain sebelum ni 2,000, betul tak? Betul. So you have a value. Kau dah memang power, takkan nak terima gaji 1,000. Betul tak? Itulah kesilapan ramai business owner apabila dia sembang nak beli Fire, BMW, Mercedes, nak beli rumah 1 juta, tapi dia tak sanggup nak spend untuk masukkan manusia yang terbaik di dalam syarikat dia. Okay? Spend a bit untuk dapat orang yang baik, yang bagus. Jangan ada attitude yang cemerlang, yang boleh bekerja tanpa kita suruh, yang boleh buat SOP tanpa perlu kita fikir, dia perlu fikirkan. Okay? Tepat sekali. Saya nampak dah apa yang saya perlu buat lah. Kau faham tak sekarang ni? Bila kau buat iklan, apa kau perlu buat? Kau cari orang yang terbaik. Bila interview sampai 100 orang tak apa. Macam mana Google? Kenapa Google jadi antara syarikat terpower dunia? Sebab dia nak masukkan seorang pekerja, dia ambil 7 bulan untuk interview. Gila tak? Dia ada 7 stage interview. Bukan dia dah lepas, masuk stage nombor 2. Lepas lagi stage nombor 4, nombor 5, nombor 7. Lepas nombor 7, baru masuk Google. Sebab dia cari cream of the cream. Yang kena ingat, cream of the cream ni ada nilai. Okay? Right? Mio, kena ingat Mio. Bila kita berniaga, bukan nak cari orang yang lebih tak pandai daripada kita. Tapi kalau kita berniaga, kita nak cari orang yang lebih pandai daripada kita. Baru berniaga kita bagus. Kalau Jack Ma, dia tak hire the best people untuk buat Alibaba. Tak mana? Dengan duit yang ada, dia pergi cari pasukan yang terbaik yang available dalam dunia supaya boleh beat di dunia. Tak? Kalau Steve Jobs sayang duit dia, right, dia nak buat sendiri iPhone, akan keluar iPhone yang sekarang. Dia hire the best person in the world yang gila buat device, hire mereka, boom, jadi iPhone. Faham tak? Nombor 3. Selepas dah buat nombor 1, 2 buat nombor 3. Nombor 3 adalah bila kita nak hire the best people in the world, masalah orang yang bagus adalah mereka sukar nak bekerjasama. So tugas kita adalah menyatukan hati-hati mereka supaya mereka boleh bekerjasama. Menyatukan hati mereka. Macam mana kita nak satukan hati-hati mereka? Very simple. Sebab tu seorang pendiri bisnes kena clear dengan misi dan visi dia. Dia nak pergi mana? Apa tujuan buat bisnes? Faham ke tak? Kenapa kita kena buat sungguh bisnes kita? So bila everybody di dalam company faham misi dan visi awak, so semua orang akan bersatu hati. Semua orang akan mengepeling tenaga nak jadi the best. Sebab apa? Supaya kita boleh pergi ke matlamat yang sama. Kalau kita tak jadi seorang bos yang efektif, menyatukan hati-hati mereka, si A nak pergi kanan, si B nak pergi kiri, si C nak pergi tengah, so last kali habis syarikat. So kita sebagai pendiri bisnes kena letakkan matlamat pada ahli pasukan supaya semua orang pergi ke satu bisnes. Baru mereka satu hati. 3 perkara tu bila mana nak bina pasukan yang bagus. Faham ke tak Mio? Jelas, faham. Jelas.
Sebab Okay, macam menjawab mana? kan? Menjawab. Cubanya saya kebanyakannya saya banyak ambil youngsters. Mostly freshie. Sebab apa? Sebab saya nak bantu mereka yang, dan kebanyakan yang saya ambil pun orang-orang yang last choice, yang kira dah tak ada kerja, saya ambil. Jadi memang cabaran Okay, saya lah untuk bagus untuk kau sekarang ni. ya, Sepanjang kau duk buat benda tu, agak bagus. tak jelas lah. Betul-betul. Sepanjang kau buat tindakan itu, adakah bagus untuk bisnes? Dia ada pro and con dia lah. Yang kebaikan dia apabila saya nampak kekurangan yang mereka ada, saya akan belajar juga untuk sampai balik pada mereka, dan saya pun jadi tahu ke dia punya cons dia, kekurangan dia, dan lambat growth lah. Nak bagi tahu satu benda, bisnes Ya. bukan badan kebajikan. Kalau nak jadi badan kebajikan, kau jangan buka bisnes kau buka yayasan. Yayasan. Faham tak? Faham. Kau sekarang ni nak buat bisnes. Kau nak buat bisnes adalah untuk gandakan duit. Dengan duit yang ada tu lah kau bantu orang. Jelas. Sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada ahli keluarga dulu, diri dan ahli keluarga dulu. Baru kau sedekah pada orang lain. Faham ke tak? Kau ni dah terbalik. Keluarga tak dimakan, diri kau tak dimakan, kau sedekah. Boleh, tapi sedekah kepada diri dan keluarga yang terbaik first. Bukan badan kebajikan. Kita buat niaga sekarang ni. Faham? Faham, jelas. That's why belum dipilih, kau pilih. Kau pilih isteri. Kau dah kahwin belum? Ya? Dah kahwin belum? Mio dah kahwin belum? Saya belum lagi. Belum lagi. Kalau kau nak kahwin bini, kau cari bini macam mana? Bini yang paling orang tak nak, semua orang satu dunia tak nak dia, kau ambil dia. Atau kau akan cari bini yang terbaik yang ada dalam dunia. Seboleh-boleh, secantik, apa pun agama siapa. Yang mana satu kau nak? Ana Delisha. Ana Delisha. Kau masih kau nak pilih bini. Pelawak je. Kau nak ambil faham tak? Faham. Maksudnya kau pilih, dia orang masuk, kau pening kepala. Dia orang tak perform. Kau pun bagi semangat lagi pada dia. Dia tak perform lagi. Sebab kepala otak dia tu dah dididik selama 25 tahun, 30 tahun dengan satu perkataan. Contohnya malas, menipu, alright? Curi tulang. Faham ke tak? Betul. So dia dididik dengan 25 tahun, 30 tahun dengan macam tu. Kau ambil dia. Kau rasa dalam masa hari kau boleh ubah dia. Ada makna dia. Faham ke tak? Melainkan. Kau punya bisnes dah bagus, dah sustain, alright? Kau pun buat satu fund yang ni nak bantu orang. Fund untuk bantu orang. Kita ambil orang-orang yang biasa, ambil train dia jadi orang yang lebih baik. Bagus, itu no problem. Faham? Faham. Start it right. Ada orang komen dekat bawah. Sebab kahwin dan rezeki. Aja. Nampak lagi. Okay? Contoh Fadil tadi katalah, kita kena bangunkan diri kita dulu sebelum ke orang lain. So sebelum saya nak kahwin, saya kena bangunkan bisnes saya dulu lah. Ada dalam saya dulu. Sabar tu. Dalam kahwin kau tak perlu benda. Dalam kahwin kau tak perlu kahwin. Sebab itu rezeki. Faham? Belajar tu. InsyaAllah. Ada jodoh tak ke mana. Betul. Okay. Tak salah alamat tu. Betul, faham. Jelas lah. Selama ni saya cari jawapan tak jumpa jugalah. Mungkin saya dah temu ini. Yalah, saya perlukan coaching rupanya. Saya tak tahu apa yang saya nak buat seterusnya. Betul lah. Dan sebelum ni pun kata apa, orang panggil saya mengajar pun, saya tak rasa diri saya bagus. Saya pergi ceramah dekat universiti dan sebagainya pun, saya tak rasa diri saya bagus. Saya rasa macam ada kurang juga. So hari ni saya nak ucap terima kasih lah sebab saya dah nampak apa yang saya akal dia yang dah dimakan ulat yang saya tak buang dan ganti baru. Ya, itu yang saya nampak lah. Okay, thank you so much, Mio. Hopefully belajar something. Nanti kalau kita senang-senang nanti datang ke program Fun Ibu. InsyaAllah saya boleh ikut nanti one day kita
mengopi ke lepas puasa, lepas PKP. Dan kepada yang penonton bolehlah bro, belum ngopi datang bro, insyaAllah. boleh nanti kita set appointment. Saya pun nak belajar daripada tuan lagi. Saya teringin nak pergi datang ke kelas insyaAllah. Datang kelas insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Jangan lupa follow Malaysian Cat School My Cats. Allah. Alright. Assalamualaikum. Thank you so much Mio. So hopefully anda semua boleh belajar. Mio ada 2 soalan yang sangat bagus tadi. Right, a very good question dan hopefully anda punya daripada perkongsian saya dengan Mio tadi tu anda boleh belajar something. Right, circle is very important, cikgu is very important supaya dia jelas apa yang kita nak buat. And then daripada circle itu kita akan belajar banyak perkara. Daripada cikgu pun kita boleh belajar banyak perkara. Cuma kena jujur bila belajar. Tak faham cakap tak faham, faham cakap faham. Right? Dan nombor 2 yang Mio bagi tahu adalah cara membina pasukan tadi. Saya dah share kepada anda, that is my real experience. Okay, saya pun dulu peringkat awal bukan buat bisnes, saya buat charity. Saya buat charity yang akhirnya pening kepala saya. Saya kata kenapa jadi macam ni, orang lain okey je, aku tak okey-okey. Rupanya kesilapannya adalah saya tidak memilih benar-benar pasukan. Alright, dan alhamdulillah bila saya membina bisnes-bisnes after that, saya benar-benar pilih orang. Dan juga macam contoh, alhamdulillah Allah izin dengan Fun Evo sekarang ni pun apa yang saya sebut ni adalah apa yang saya practice, right? Pertama, kita cari duit dulu, and then dengan duit yang kita ada, kita laburkan. Bukan untuk kita pergi beli Velfire ke Mercedes ke BMW, rumah 3 tingkat, 3 juta ke whatsoever, tapi kita invest on human resource first. Cari the best person in the world untuk bersama dengan kita. And then after that, pastikan mereka boleh bekerjasama. InsyaAllah. Your business will grow after that. Right? Semua dengan izin Allah, tapi ini adalah sunnatullah. Strategi yang saya share kepada anda adalah apa yang saya aplikasikan dalam hidup saya, yang saya lalui sepanjang 12 tahun saya berniaga. Right? Saya membina bersama dengan tim, bukan saya seorang. Saya ada tim pasukan Fun Evo dekat belakang. Right? Sama-sama membangunkan. Saya adalah muka pada Fun Evo, tapi yang dekat belakang tu, most of them very hardworking, orang yang sangat baik, ada jiwa yang kental, hati yang sangat-sangat nak buat kebaikan, nak bagi manfaat kepada orang. Alhamdulillah. Dan syukur alhamdulillah kita masih lagi bekerja keras dekat belakang, mungkin anda tak nampak, tapi kita keep on doing the best for nation, right? Untuk negara kita, untuk ummah insya-Allah.